Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan inisiatif integrasi ekonomi serantau seperti Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP dan Info-Pacific Economic Framework IPEF dalam membuka kunci potensi penuh ekonomi APEC untuk kemakmuran yang lebih besar. Sebab itu Baginda bertitah menekankan komitmen berterusan untuk mewujudkan Free Trade Area of the Asia Pacific FTAAP sebagai keutamaan dalam APEC. Baginda seterusnya mengiktiraf peranan APEC sebagai penggerak inovasi serta peluang-peluang dan risiko yang dibawa oleh kebangkitan Artificial Intelligence dan menekankan kepentingan terhadap penggunaan teknologi secara bertanggungjawab serta menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk memastikan APEC terus menjadi rantau yang inovatif dan berpandangan kehadapan dalam era digital. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri APEC Economic Leaders Retreat sesi kedua. Dalam titah Baginda juga menyeru agar penglibatan semua pihak yang berkepentingan dengan tumpuan kepada belia dan MSME dan mempromosikan pembangunan kemahiran digital untuk memupuk inovasi sambil mengguna pakai dasar yang memudahkan akses pasaran antarabangsa yang akan memperkasakan mereka untuk bersaing di peringkat global. Dalam usaha itu, Baginda mengetengahkan bahawa peranan APEC melalui Ecotech sebagai inkubator idea adalah penting untuk proses APEC. Dalam titah Baginda menyampaikan sokongan penuh negara Brunei Darussalam terhadap Peru sebagai pengerusi APEC pada tahun 2024. Mesyuarat berlangsung di Moscone Center, San Francisco, Amerika Syarikat. Perbincangan dalam sesi tersebut tertumpu kepada kesaling hubungan dan membina ekonomi yang inklusif serta berdaya tahan. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sesi dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada Presiden Amerika Syarikat sebagai pengerusi APEC bagi tahun 2023. Tuan Yang Terutama seterusnya menjemput Puan Yang Terutama Dina Boluarte, Presiden Peru selaku pengerusi APEC AELM akan datang menyampaikan ucapan. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah APEC mesti terus menyokong sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan yang memastikan peluang-peluang yang sama dan persaingan yang adil untuk membina ekonomi inklusif dan berdaya tahan. Pada penghujung AELM APEC Leaders 2023 Golden Gate Declaration Creating a Resilient and Sustainable Future for All dikeluarkan. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan San Francisco, Amerika Syarikat setelah menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berada di lapangan terbang antarabangsa San Francisco bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Assistant Chief of Protocol State Department Amerika Syarikat. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Serbidi bin Ali, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Amerika Syarikat. Sebagai sebahagian daripada hasil APEC 2023, negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia telah mengeluarkan satu joint statement on the occasion of the 30th APEC Economic Leaders Meeting AELM. Dalam kenyataan bersama tersebut,
Para pemimpin antara lain mengulangi mesej dari resolusi Joint Arab Islamic Extraordinary Summit on Israeli Aggression Against the Palestinian People. Para pemimpin mengambil maklum dengan kebimbangan mendalam mengenai kesengsaraan dan impak buruk perang dan konflik di seluruh dunia. Konflik tersebut boleh memberi akibat signifikan kepada ekonomi global. Kenyataan bersama juga menyebut para pemimpin menyeru bagi gencatan senjata segera berpanjangan dan kokoh sehingga membawa kepada penamatan konflik di jalur Gaza. Para pemimpin juga menggariskan mengenai keperluan bagi penyediaan segera berterusan mencukupi dan tiada gangguan bagi barang dan perkhidmatan penting kepada orang awam di jalur Gaza. Para pemimpin mengulangi pendirian bahawa satu-satunya penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin hanya melalui penyelesaian aman berasaskan kepada resolusi PBB yang relevan termasuk resolusi Perhimpunan Agung PBB dan resolusi Majlis Keselamatan PBB serta selaras dengan undang-undang antarabangsa berdasarkan two-state solution.